Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita nak berbincang satu tajuk yang lain iaitu mengenai salah faham tentang emas. Saya harap video ini dapat bantu kawan-kawan kita di luar sana yang baru nak menjinakkan diri dengan emas. At least ada basic lah pengetahuan pasal emas. Kita tahu basic, lepas tu kita join and then daripada pengalaman tu nanti kita akan lebih faham tentang emas. Salah faham yang pertama, kita tak beli emas. Kita simpan emas. Duit yang kita ada, kita just nak kekalkan nilai dia. Kita tukarkan kepada emas. Kita bekukan duit tu kepada emas. Kenapa kita nak bekukan duit kita? Ada 3 sebab. Sebab pertama, kita nak elakkan terbelanja. Sifat duit ni, dia untuk dibelanjakan. Sifat emas untuk disimpan. Sebab yang kedua, kita nak kalis inflasi. Keistimewaan emas yang tak ada pada alat-alat kewangan yang lain ialah emas kalis inflasi. Inflasi tu apa? Inflasi tu ialah 10 tahun lepas ataupun zaman kita sekolah dulu, nasi lemak 50 sen kita boleh dapatkan. Tapi sekarang agak-agak kita boleh tak beli nasi lemak dengan harga 50 sen? Paling murah pun nasi lemak bungkus biasa tu RM1.50, betul tak? Jadi untuk barang yang sama kita perlukan nilai yang lebih. Itu kita panggil inflasi. Emas tak? Emas dia tak ada inflasi. Bukti dia sama Rasulullah, 1 dinar emas boleh beli 1 ekor kambing. Sekarang pun 1 dinar emas masih boleh beli 1 ekor kambing. Baru-baru ni ada satu negara, kalau tak salah saya negara Myanmar. Dia dalam masa 4 minggu, dia punya nilai mata wang merudum sebanyak 60%. Maksudnya dia inflasi dia 60%. Bayangkan, korang dapat kumpulkan RM100. Lagi 4 minggu, tiba-tiba nilai RM100 korang tu sama je macam RM40. Korang rasa rugi ke tak? Okay, sebab ketiga kenapa kita perlu bekukan duit kita, kesinambungan daripada 2 sebab di atas. Jadi kita akan dapatkan pulangan dalam jangka masa yang panjang. Habis tu semua duit kita nak tukar kepada emas ke? So kita tak perlu simpan duit fiat langsung ke? Boleh simpan duit fiat, tapi kita kena ada nisbah dia. Kita simpan sama dengan nilai gaji kita 3 hingga 6 bulan. Katakan gaji kita sebanyak RM5,000. Jadi cash yang kita perlu simpan ialah sama ada RM15,000 3 bulan ataupun RM30,000 6 bulan. Ini kita panggil emergency fund. Maksudnya kalau ada apa-apa kecemasan, kita boleh terus guna duit ni. Selebihnya boleh simpan dalam bentuk aset. Aset tu apa? Emas, perak, bitcoin, hartanah. Macam tu ialah contoh aset. Orang kaya dia tak simpan duit ya kawan-kawan, dia simpan aset. Why would I save money when they print money? That's what happened in 1971 when President Nixon took the dollar off the gold standard. They can print as much as they like. Kenapa Robert Kiyosaki cakap macam tu? Pada tahun 1971, nilai mata wang dunia tidak lagi bersandarkan kepada emas. Sebelum tu, berapa banyak emas negara tu ada, berapa banyak itulah duit yang dicetak. Tapi sejak 1971, tak ingatlah US ke UK, dia pisahkan dua tu. Dia tak nak lagi bergantung kepada gold standard. Apa yang akan terjadi? Ataupun sudah terjadi? Sesebuah negara tu dia bebas untuk cetak duit dia. Nilai duit tu dah tak ada. Inflasi akan makin tinggi. Duit tu hanyalah kertas yang ditulis nombor. Kita tengok dekat negara-negara yang belah-belah Afrika tu, diorang lagi-lagi cetak duit. Sampai nak beli satu buku roti, diorang kena bawa satu beg besar duit. Untuk kita yang baru nak belajar menyimpan, saya cadang kita start dengan emas. Nak cebur dalam bidang yang lain, bitcoin ke, hartanah ke apa ke, boleh, tapi kemudian. Emas ni kita boleh beli sikit-sikit dulu. Kita boleh beli 1 gram, 2 gram. Kalau rumah takkan kita nak beli pintu dulu. Bulan depan beli tingkap pula. Salah faham yang kedua. Beli emas untuk dapatkan pulangan yang besar dalam jangka masa yang pendek. Bila kawan-kawan atau kenalan saya datang kat saya and then tanya berapa lama boleh dapat untung? Target kita bukan untuk jual balik. Target kita ialah untuk simpan, untuk kumpul. Kalau nak dapat untung dalam jangka masa yang pendek, jangan join simpan emas. Emas ni dalam masa pendek dia memang turun naik, itu lumrah. Dalam jangka masa yang panjang, confirm, saya jamin memang akan naik. Sejarah dah membuktikan. Sejarah is our best teacher. Baru-baru ni pun ada kan 3 orang dia kena scam RM120,000. Dia dijanjikan pulangan 3% hingga 11% dalam masa berapa hari? Dalam masa 3 hari. Tak logik langsung. Ini ialah ciri-ciri scammer. Ada 2 ketika je kita boleh jual balik emas. Yang pertama ialah ketika kita sudah capai target. Target kita nak simpan emas 1 kg. Dah sampai target, yes. Kalau nak jual balik, boleh jual. Yang kedua ialah di saat kecemasan. Ada ketiga. Kalau dah lebih 5 tahun. Ada yang cakap 3 tahun. Kalau nak betul-betul puas hati, 5 tahun dan ke atas. Lagi lama kita peram, lagi tinggi nilai dia. Salah faham yang ketiga yang terakhir saya nak ulas pada hari ini ialah tunggu dan beli. Pada saya,
ini ialah taktik yang akan merugikan kita. Kita bergantung kepada kita punya nasib. Nasib harga emas tu turun, bolehlah kita beli. Tapi kalau dia memang sentiasa menaik, maksudnya kita akan sentiasa terlepas harga yang rendah dan rendah. Teknik yang paling bagus ialah beli dan tunggu. Tak payah risau sebenarnya harga emas naik ke turun. Jangka masa panjang confirm akan naik. Nak tak nak kita memang akan untung pun. So kita beli, lepas tu kita tunggu, kita tuai je hasil dia nanti. Masa terbaik untuk kita beli emas ada dua. Yang pertama, masa kita tengah ada duit. Beli je, pejam mata beli. Kedua, ketika harga emas murah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan, saya akan share pula cara-cara untuk beli emas dengan harga yang murah. Setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga korang dapat manfaat daripada video ni. Tambah-tambah untuk orang yang baru nak ceburi emas. Semoga dengan apa yang saya kongsikan tadi dapat kuatkan semangat korang, bukakan minda, bukakan hati untuk mula menceburi simpanan emas. Sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.